pun tanya orang ramai ni, nak pergi mana ramai-ramai ni? Nak pergi ke mana? Jadi orang ramai pun bagi tahu, dia kata kami ni nak pergi ke Masjid Al-Azhar. Kan? Kamu tak tahu ke? Hari ni ada imam besar datang. Kan? Ada penceramah hebat datang ni, kamu tak tahu ke? Siapa dia imam tu? Perempuan tanya. Fakhruddin Ar-Razi, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi datang. Oh, Fakhruddin Ar-Razi. Siapa dia Fakhruddin Ar-Razi ni? Perempuan ni tak kenal, tuan-tuan. Ya? Ingatkan terkenal. Tak. Perempuan ni tak kenal. Fakhruddin Ar-Razi, siapa dia? Tak kenal. Maka katalah orang ramai, kamu tak kenal ke Imam Fakhruddin Ar-Razi? Ini alim besar. Tak? Alim besar ni yang mensyarahkan 1000 dalil tentang kewujudan Allah. Kan? Yang tulis kitab tentang 1000 dalil tentang dalil-dalil kewujudan Allah. Maksudnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dia ada tulis kitab. Dia ada tulis kitab berkenaan dengan dalil-dalil tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu tak kenal? Ini ulama yang telah mensyarahkan 1000 dalil. Maka kata perempuan tua ni, tuan-tuan, dia kata apa? Dia kata Allah Taala perlu kepada dalil ke? Allah perlu kepada dalil sehingga nak menentukan kata Allah Taala ni wujud ataupun tidak, perlu kepada dalil untuk nak kenal Allah. Allah tak perlu kepada dalil. Allah tak perlu kepada dalil. Dalil yang perlu kepada Allah. Bukan Allah yang perlu kepada dalil. Dipaham tu ke arah tu, tuan-tuan. Itu cara dipaham. Sampailah berita ni kepada Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Orang cerita kepada dia. Imam Fakhruddin Ar-Razi, tuan-tuan, dia menangis. Menangis Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kan? Bila dengar perkataan perempuan ni, orang nak cerita kepada dia. Kemudian dia buat apa, tuan? Dia angkat tangan dan dia baca doa. Allahumma ja'al imani ka'imanil ajuz. Wahai Allah, wahai Tuhanku, jadikan iman aku ini seperti iman perempuan tua tadi. Maksudnya apa, tuan? Ini peringkat sufi. Ini peringkat ahli sufi lah. Peringkat dia orang. Ini peringkat yang tinggi. Maknanya nak percaya kepada Allah sampai tahap tak perlu dalil lah. Tak perlu kepada dalil untuk nak kenal Allah sendiri. Ini peringkat ulama sufi, tuan-tuan. Ini bukan peringkat kita. Peringkat kita kena cari dalil juga. Ya? Jadi ala kulli hal, ya, pandangan ulama yang paling kuat, yang paling rajah, iaitu siapa yang bertaklid dalam akidah maka dikira sebagai ahli maksiat. Siapa yang kira, ya, dia kata saya Islam, kat pengenalan saya tulis Islam, maka saya tak perlu belajar tauhid, ya, tak perlu kenal Allah, maka dia ni dikira sebagai ahli maksiat, berdosa tiap-tiap hari. Kenapa? Kerana meninggalkan pengajian tauhid. Sebab tu kena mengaji tauhid, ya. Itu pandangan yang paling kuat. Baik. Kerana itulah dalam mazhab kita, iaitu ahli sunnah wal jamaah, tetapi masih berdosa kerana tidak menggunakan dalil. Berdosa, tuan, kerana tak menggunakan dalil untuk nak kenal Allah. Baik. Penuntut hendaklah memilih ilmu yang silam, iaitu ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, tuan-tuan, Al-Imam Zunuji nak bahas kepada kita, kan, nak belajar ilmu apa tadi? Tadi ilmu tauhid. Yang kedua, nak kena belajar ilmu silam. Apa dia maksud ilmu silam, tuan-tuan? Maksud ilmu silam ni dalam bahasa, ya, disebut ilmu atiq dalam bahasa Arab. Ilmun atiq. Ni ilmu atiq. Apa dia ilmu atiq ni, tuan? Ilmu atiq ni maksudnya ilmu yang kuno. Ya. Ilmu, orang panggil apa? Ilmu tradisi. Ilmu turas. Kan? Ilmu tradisional. Tu maksud silam tu, maknanya ilmu yang tradisional. Kan orang zaman sekarang, tuan, dia ada beza tak? Antara ilmu yang turas, ilmu yang lama ni, dengan ilmu yang jadid. Jadi kita jangan tinggalkan ilmu yang turas, jangan tinggalkan ilmu yang lama-lama. Tuan-tuan, ni kita belajar ni kitab ni, ni ilmu turas ni, kan? Kita belajar ni ilmu turas. Turas ni orang Melayu kita dipanggil, ya, kitab kuning, kan? Orang Melayu kita dipanggil kitab kuning. Kenapa dipanggil kitab kuning, tuan-tuan? Kenapa dipanggil kitab kuning? Kerana kitab tu kuning kan? Sebab kitab tu di kuning. Kan kitab tu diwarna kekuningan. Orang zaman dulu, ya, warna tu diwarna kuning. Dan kertas tersebut, tuan-tuan, kertas yang warna kekuningan ni, dia sesuai dibaca pada waktu malam. Kan? Zaman dulu orang pasang lilin, pasang pelita, lampunya warna kekuningan, maka sesuai dengan warna kertas tersebut. Sebab tu pemilihan kertas ni sangat penting, ulama-ulama kita, kan? Sebab tu kertas tu yang warna kuning dibaca pada waktu malam dengan kertas yang warna putih,
Mana lebih elok tuan? Kertas yang warna kuning. Zaman dulu lah. Zaman sekarang lampu putih, maknanya kertas warna putih. Kan? Sebab apa? Sebab kertas kuning ni dia akan lebih mencerahkan mata kita. Mata kita lebih baik ketika baca kitab kuning ni. Tapi sekarang ni baca kitab apa pun tuan, ngantuk macam tu lah juga. Bacalah kitab apa pun, ya. Baca kitab Quran muak 20 kali. Nak habis setengah muka tu, ya. Sebab tu tuan-tuan, dalam orang Arab pun dipanggil kutubus safra, ya. Orang Arab pun dipanggil kutubus safra. Disebut oleh guru kita yang mulia Al-Imam Syekh Ali Jumaah hafizahullah, kutubus safra dipanggil. Safra ni asfar, kuning, kitab kuning. Orang Arab pun dipanggil kitab kuning juga. Kita ingatkan orang Melayu je, kan? Orang Arab dulu pun dipanggil kitab kuning. Maksudnya kitab-kitab yang lama lah, ya. Nanti saya akan terangkan apa maksud kitab yang lama ni, ya. Jadi orang Arab pun dipanggil kutubus safra. Maksudnya kitab ni sesuai dibaca pada waktu malam. Maksudnya kita tak akan mengantuk bila baca waktu malam, kan? Jadi sekarang ni kitab apa pun kita baca mengantuk macam tu lah juga. Sebab tu Juha, kenal Juha tuan-tuan? Juha ni alim. Orang alim tapi dia suka buat lawak. Dia suka buat lawak. Dia ni orang kata, ya, sebagai ulama kata dia ni qadi. Walaupun dia suka buat lawak tapi dia qadi tuan. Qadi pada zaman kerajaan Mongol dulu. Ya, zaman kerajaan Mongol dulu. Qadi zaman Timur Land. Masa Mongol datang ke Basrah, dia pernah jadi qadi pada zaman tersebut. Jadi tuan-tuan, satu hari bila dia balik daripada mengajar tuan, ya, sampai ke rumah, orang rumah dia datang kepada dia, cerita kepada dia, kata, "Abang, anak kita ni yang tak boleh nak tidur. Setiap malam asyik menangis je, ya, tak boleh tidur dia. Esok selepas mengajar nanti carilah ubat untuk anak kita ni. Ya. Carilah satu ubat yang boleh dia nak tidur, mudah untuk dia nak tidur." Jadi Johar pun esok pagi pergi mengajar macam biasa, ya. Lepas mengajar tuan, balik ke rumah, ya. Sampai rumah, dia bawa keluar satu kitab, letak dekat anak dia. Letak tepi anak dia. Orang rumah ni tanyalah, "Ni abang buat apa ni? Kenapa letak kitab tepi anak kita ni?" Kata Johar, ya, "Kitab ni lah bila saya buka je, saya jadi mengantuk. Buka je saya masa mengajar kat masjid tadi, buka kitab ni, semua orang tidur mereka. Jadi inilah buat tidur dia." Ya? Saya buka kitab ni, semua orang tidur. Jadi bila anak kita baca ni, mudah-mudahan hilang penyakit dia tu. Tak boleh tidur waktu malam tadi. Johar ni suka buat lawak tuan. Ya, satu hari Johar ni pernah zaman dia ni ada orang yang kaki penipu. Dia kaki penipu, ya. Dia ni boleh tipu orang dan orang tak boleh nak tipu dia. Ini kehebatlah, ya tak? Dia tipu orang boleh, orang tipu dia tak berjaya. Satu hari Johar jumpa dengan dia. Johar jumpa dengan dia, kan? Dia kata, "Oh, kamulah orang yang hebat penipu ni, raja penipu." Kan? Kata, "Saya lah tu." "Betul ke kamu ni orang tak boleh tipu?" "Memang. Saya ni setakat ni memang orang tak boleh tipu saya boleh tipu orang." Johar kata, "Macam ni tuan, saya nak balik rumah. Tuan tunggu sini kejap. Saya akan bawa satu penipuan yang paling hebat. Yang tuan pasti akan tertipu." Johar kata, "Okey, bawa mari. Apa penipuan kamu ni?" Dia pun tunggu, kan, 2-3 jam. Orang pun tanya, "Tunggu siapa ni?" Kata, "Tunggu Johar." Johar kata, "Sekejap lagi dia nak bawa satu penipuan yang hebat. Ini saya tunggu sini." "Kamu tak payah tunggulah. Kamu dah kena tipu dah." Kamu dah kena tipu dah. Ya? Maksudnya dia kata dia tak kena tipu, raja penipu, tapi kena tipu macam tu je dengan Johar. Ya? Jadi itu selingan, ini bukan tajuk kita tuan-tuan. Ya? Baik, penuntut hendaklah memilih ilmu yang silam, iaitu ilmu apa ni? Ilmu turas. Ya? Turas. Ilmu turas ni dari segi uruf para ulama, maksud turas ni ialah ilmu yang diwarisi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang diwarisi oleh para sahabat, para tabi' dan juga para tabi'in. Itu maksud ilmu turas. Kemudian kitab turas ni apa pula makna dia? Tadi ilmu turas. Kitab turas tuan-tuan, maknanya kitab yang berusia lebih daripada 100 tahun. Kitab yang lebih daripada 100 tahun dicetak, ditulis oleh pengarang, maka ni disebut sebagai kitab turas. Ya? Umur kitab tu, pengarang tadi tu lebih daripada 100 tahun. Ini dianggap turas. Tapi kalau kitab yang kurang daripada 100 tahun, katalah 90 tahun, 98 tahun, ini masih lagi dianggap sebagai kitab yang muasir. Maksudnya kitab semasa.
masih lagi kitab yang semasa. Contoh kitab apa tuan-tuan? Contohnya kitab Bahrul Mazi. Pernah dengar kitab Bahrul Mazi? Lautan Kelazatan, yang dikarang oleh Syekh Idris Marbawi, ni ulama Nusantara kita, berasal daripada Perak, Merbau, ya. Syekh Idris Marbawi ni dia ada karang satu kitab namanya Bahrul Mazi, syarah kepada kitab Al-Jami' Al-Imam At-Tirmizi. Lebih kurang 20 jilid, tapi ada satu jilid lagi yang tak habis tuan-tuan. Mungkin dia tak sempat tulis. Dia tulis pada jilid yang ke-19, bersambung pada jilid yang ke-20 ataupun 21, saya tak ingat dah. Tapi kitab tu tak ada tuan-tuan. Kitab tu tak ada. Mungkin tak selesai ke, ataupun mungkin hilang ke, kita tak, wallahu a'lam. Jadi Syekh Idris Marbawi tuan-tuan, dia meninggal dalam tahun 90 lebih. Tak, tahun 90 lebih. Maknanya kitab ni mungkinlah ditulis dalam tahun 40 tahun, 50 tahun yang lalu. Syekh Idris Marbawi tuan-tuan, dia duduk di Mesir lama, 60 tahun. Walaupun dia berasal daripada Malaysia, kan, duduk di Mesir, duduk di belakang Masjid Azhar, belakang Masjid Sayyidina Husin, 60 tahun dia duduk. Dan di sana tuan-tuan, dia ada karang satu kitab Qamus Marbawi. Ini orang yang mengaji Azhar tuan-tuan, ini kitab yang paling penting sekali kalau nak mengaji bahasa Arab. Siapa yang tak kenal kitab Qamus Marbawi ni? Bahkan kitab Qamus Marbawi ni dicetak oleh persyarikat percetakan sana di Mesir sana. Dijual di kitab-kitab maktabah-maktabah di Mesir, di Kahirah. Ini hebat Syekh Idris Marbawi, ulama kita tuan-tuan, ulama Nusantara. Jadi dia ada karang kitab namanya Bahrul Mazi, lautan kelazatan. Bahrun tu lautan, Mazi tu keseronokan, kelazatan. Kan kita sebut air tu namanya air maz, tak? Air yang keluar ketika bersedap-sedap, kan? Air yang keluar ketika rasa seronok. Jadi Bahrul Mazi, lautan kelazatan, lautan keseronokan. Ini tuan, nama kitab pun cantik. Seronok kita dengan nama kitab Bahrul Mazi. Jadi kitab Bahrul Mazi ni lebih kurang 30-40 tahun yang lalu. Maknanya tuan-tuan, kitab ini masih lagi tidak dianggap kitab yang turas. Boleh faham? Sebab apa? Sebab dia tak sampai 100 tahun lagi. Walaupun kita tengok kulit dia tu, ya, yang dengan tulisan jawinya, dengan kertas warna kuningnya, kan, nampak macam kitab turas, tapi belum lagi dianggap kitab turas. Kenapa ulama bincang benda ni tuan-tuan? Ini disebutkan oleh Syekh Ali Jum'ah Hafizahullah dalam kitab beliau At-Tariq ila Turas, jalan-jalan untuk memahami turas. Disebutkan oleh guru kita, ya, jalan-jalan untuk nak mendalami dan memahami kitab turas. Kenapa tuan-tuan? Kerana ini berkaitan dengan masalah percetakan, berkaitan dengan masalah penterjemahan, kan? Jadi kalau kitab yang lebih daripada 100 tahun, kalau nak cetak balik ataupun kalau nak terjemah, dia tak perlu izin daripada pengarang kitab tersebut. Dia tak perlu izin daripada anak ataupun cucu cicit pengarang tersebut. Itu kitab yang lebih daripada 100 tahun. Yang belum sampai 100 tahun, ya, dia kena minta izin daripada pengarang tersebut. Kalau kata nak terjemah ke ataupun nak cetak semula, kena minta izin, kan? Contoh kitab Sahih Bukhari, takkan kita nak minta izin yang Imam Bukhari yang beribu-ribu tahun dah meninggalkan kita, kan? Tak perlu izin. Ini undang-undang kenegaraan, ya. Undang-undang dunia dikata yang lebih daripada 100 tahun tak perlu minta izin daripada pengarang kitab. Sebab tu dibincangkan apa maksud kitab turas, apa maksud kitab yang muasir. Baik, saya kira sekadar itu tuan-tuan. InsyaAllah kita sambung lagi pengajian kita pada minggu hadapan, minggu ketiga, minggu depan. Siru ala barakatillah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah, sallallahu alaihi wasallam.